Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi bersama kami Muhammad Irsyad bin Harizan, terdiri anak awak, dan juga Muhammad Aiman Tarmizi. Hari ini kami akan membawakan kepada anda satu tajuk dalam pendidikan alam sekitar yang sangat dekat dengan kita, iaitu berkaitan dengan kepupusan flora dan fauna. Baiklah, ini merupakan ahli kumpulan kami, iaitu ada gambar-gambar di sini supaya anda kenal kami. Seterusnya, dalam pembentangan kami ini, kami akan membawakan ataupun kupaskan kepada anda semua berkaitan dengan 4 perkara, iaitu berkenaan dengan pengenalan bagi isu yang kami pilih ini. Seterusnya adalah punca dan faktor berlakunya isu ini, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan kesan isu ini apabila ia berlaku, dan yang keempat adalah cara-cara mengatasi isu ini. Baiklah, saya Muhammad Irsyad bin Harizan akan menerangkan kepada anda daripada segi pengenalan. Baiklah, untuk pengenalan kita kena kenal dahulu bahawa flora dan fauna ini merupakan satu perkara yang dekat dengan kita, di mana dalam kehidupan kita seharian memang ada flora dan fauna. Kita pergi berjalan, ada flora dan fauna. Kita pergi zoo, ada flora dan fauna. Bahkan dalam bilik kita sendiri ada fauna dan juga mungkin flora yang ada, contoh macam semut dan sebagainya. Jadi kita pergi kepada definisi menurut Kamus Dewan, di mana Kamus Dewan edisi keempat 2010 menyatakan bahawa flora ini adalah sebagai tumbuh-tumbuhan yang terdapat pada satu-satu daerah ataupun satu masa, manakala fauna didefinisikan sebagai seluruh binatang ataupun haiwan yang hidup di sesuatu tempat. Seterusnya, bagi kita mengenali lebih dalam berkaitan dengan isu ini, kita kena tahu apa itu maksud kepupusan. Jadi, kepupusan menurut Kamus Dewan edisi keempat juga menyatakan bahawa kepupusan bermaksud habis ataupun lenyap. Jadi, daripada 3 definisi yang kita dengarkan tadi, boleh kita simpulkan bahawa kepupusan flora dan fauna adalah satu kebinasaan ataupun kelenyapan tumbuhan dan haiwan semula jadi dari muka bumi. Teruk bukan manusia ni, sehingga boleh menyebabkan flora dan fauna ini lenyap daripada bumi. Baiklah, seterusnya kita dah kenal berkaitan dengan isu yang kami bawa pada hari ini. Kita bergerak pula kepada punca dan faktor bagaimana, kenapa berlakunya kepupusan flora dan fauna ini. Jadi dia sebenarnya ada banyak punca dan juga faktor bagi perkara ini, tapi kami bawakan kepada anda 4 perkara yang kami rasakan ia sangat berhubung kait dan sangat penting tentang dan yang menunjukkan bahawa ini adalah punca-punca utama bagi kepupusan flora dan fauna. Kita pergi kepada punca yang pertama, iaitu eksploitasi untuk kegunaan manusia. Eksploitasi ini adalah bermaksud penggunaan secara berterusan dan secara sehingga sesuatu sumber itu habis. Jadi eksploitasi untuk kegunaan manusia ni, di mana manusia menggunakan sumber-sumber alam sehingga menyebabkan sumber-sumber ini habis dan akhir sekali lenyap daripada bumi ini. Sebagai contoh, adanya pembalakan haram, adanya cubaan untuk membunuh spesies-spesies terancam. Jadi inilah eksploitasi yang manusia sendiri, kita yang duduk di alam semula jadi ini buat, sehingga menyebabkan berlakunya kepupusan flora dan fauna. Teruk manusia ini. Tapi itulah, nanti kami akan sediakan berkaitan dengan cara-cara mengatasi. Seterusnya, antara faktor lain yang menyebabkan kepupusan flora dan fauna ini adalah produk kimia yang digunakan oleh petani. Seperti mana yang kita maklum, dalam industri pertanian sekarang ini memang adanya penggunaan produk kimia yang untuk membaja, untuk meracun dan sebagainya. Tetapi ia akan menjadi satu perkara yang bahaya apabila produk-produk ini digunakan secara meluas dan juga ia digunakan secara berterusan tanpa had, sehingga menyebabkan contohnya menyebabkan tanah-tanah rosak. Jadi apabila tanah-tanah rosak, pokok tak boleh hidup. Jadi apabila contohnya pokok tak boleh hidup, pokok jadi beracun.
Apabila beracun, haiwan makan pokok tersebut dan membuatkan haiwan itu pun mati, dan akhirnya yang menyebabkan kepupusan flora dan fauna. Jadi itulah faktor yang kedua ataupun punca kedua dalam kepupusan flora dan fauna. Jadi kita pergi kepada punca dan faktor yang ketiga, iaitu kemusnahan habitat. Ini adalah satu perkaitan antara eksploitasi kegunaan manusia dan juga produk kimia yang digunakan petani. Hasil daripada eksploitasi dan produk kimia tadi, maka berlakunya kemusnahan habitat. Jadi apabila habitat tiada, maka haiwan tiada tempat tinggal. Sama seperti manusia, kalau kita tak ada tempat tinggal, bagaimana untuk kita teruskan kelangsungan hidup? Begitulah juga dengan haiwan. Apabila tak ada habitat-habitat yang memang sudah semula jadi ada untuk mereka, maka bagaimana mereka ingin meneruskan kehidupan mereka? Inilah yang kita perlu renung-renungkan. Dan punca dan faktor yang terakhir yang kami bawakan pada hari ini adalah berkaitan dengan perubahan iklim. Ya, betul. Perubahan iklim ni bukan satu perkara yang kita mudah untuk kawal. Tetapi daripada kerja-kerja manusia yang menyebabkan lapisan ozon menipis, berlakunya global warming yang menyebabkan perubahan iklim ini berlaku secara drastik. Contohnya seperti kita lihat penguin-penguin yang banyak mati akibat daripada perubahan iklim, daripada sejuk kepada panas yang menyebabkan lautan Antartika lebih banyak air dan sebagainya. Jadi inilah perkara yang membuatkan kenapa perubahan iklim ni boleh menjadi satu punca kepada kepupusan flora dan fauna. Jadi itulah keempat-empat punca yang kami bawakan pada hari ini. Di sini saya sertakan kepada anda beberapa studi ataupun beberapa kajian yang berkaitan dengan perkara-perkara yang saya sebut tadi. Iaitu yang pertama adalah berkaitan dengan satu artikel Human Just 0.01, hanya 0.01% saja daripada seluruh kehidupan, tetapi telah menghancurkan 83% daripada haiwan mamalia. Itulah studi yang telah dilaksanakan. Seterusnya, hasil daripada penggunaan baja ataupun baja kimia telah menghancurkan 97% daripada endangered species ataupun haiwan-haiwan yang dalam terancam untuk pupus di Amerika Syarikat. Seterusnya, satu studi berkaitan dengan 71,000 haiwan telah spesiesnya telah semakin berkurang. Seterusnya, adanya ancaman kepusahan habitat kepada hidupan liar dan strategi pemeliharaan. Dan akhir sekali, satu studi berkaitan dengan 1/3 daripada seluruh flora dan fauna di bumi ini akan pupus dalam waktu 50 tahun. Yang studi ini dilaksanakan pada tahun 2018. Okey, itulah antara bukti di mana yang menyatakan bahawa manusia ni ataupun faktor-faktor yang saya telah sebutkan tadi menjadi satu punca kepada kepupusan flora dan fauna. Baiklah, seterusnya saya akan pas kepada rakan saya. Terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan berkaitan kesan kepupusan flora dan fauna. Baik, yang pertama seperti mana yang kita lihat dalam slide, iaitu kitaran kehidupan terjejas. Kepupusan flora dan fauna ini akan menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan ekosistem. Dan seterusnya, tiada haiwan yang mengawal populasi sesetengah haiwan perosak. Maksudnya di sini, apabila haiwan-haiwan dan tumbuhan mengalami kepupusan yang serius, ianya akan turut menjejaskan kitaran kehidupan. Di mana contohnya, sebagaimana yang kita dapat lihat, haiwan yang diburu boleh menyebabkan keputusan. Apabila tiada lagi harimau untuk mengawal populasi rusa dan kijang, haiwan-haiwan ini akan terus membiak dan mampu merosakkan kawasan rumput di sekitarnya. Baik. Yang kedua, kita akan dapat lihat kesan kepupusan flora dan fauna ini adalah mencacatkan pemandangan alam. Kepupusan flora dan fauna menyebabkan perubahan pada hutan hujan tropika dan menyebabkan pemandangan yang buruk seperti kawasan padang pasir, gondol dan gersang. Apabila flora dan fauna yang sebelum ini menyerikan alam semula jadi mengalami kepupusan,
Yang terbentang di depan mata hanyalah kawasan gersang dan gondol seperti gurun. Malaysia yang kaya dengan pelbagai jenis spesies tumbuhan dan haiwan serta hujan tropika bertukar menjadi padang terkukur, di mana setertentu keadaan ini akan mencacatkan pemandangan semula jadi. Okey. Yang ketiga pula adalah menyebabkan hakisan tanah ataupun tanah runtuh. Okey. Poin yang pertama, akar pokok berfungsi sebagai pencengkam dan memastikan tanah dalam kedudukan semula jadi. Okey. Poin yang kedua, aktiviti pembalakan dan pembakaran hutan yang tidak terkawal menyebabkan berlakunya tanah runtuh kerana tiada akar yang mencengkam tanah. Okay. Kita di sini kita dapat lihat ataupun akan bagi contoh. Akibat daripada pembakaran yang tidak terkawal dan pembukaan tanah baru mendorong kepada tanah runtuh berlaku. Akar-akar pokok secara tidak langsung menyekam tanah daripada runtuh. Akar-akar ini akan memastikan tanah sentiasa berada dalam keadaan semula jadi. Tetapi apabila hutan dan pokok ini digondol ataupun dipotong, maka tiada lagi akar-akar yang mencengkam tanah. Apabila tiada akar yang mencengkam tanah, maka tiadalah sokongan pada tanah dan tanah tidak akan mampu lagi untuk menampung segala benda yang di atasnya. Okey, apabila tidak mampu, apabila hujan, maka berlakunya hakisan tanah ataupun tanah runtuh. Okey. Sebagaimana yang kita dapat lihat, contohnya dahulu negara kita digembarkan dengan tragedi tanah runtuh di Genting Highland dan Highland Tower. Keadaan ini telah menyebabkan kehilangan nyawa orang. Okay, yang keempat pula adalah ekonomi negara merosot. Okay, poin yang pertama adalah tiada tempat menarik untuk dikunjungi dan dilawati oleh pelancong. Dan yang kedua adalah tiada zoo negara dan kawasan hidupan flora dan fauna. Okay. Maksudnya di sini apabila flora dan fauna ini pupus, maka tiada lagi tempat-tempat menarik ataupun tempat-tempat khas yang mampu untuk menjana pendapatan negara ataupun ekonomi negara. Jadi apabila tiada kawasan-kawasan ini, maka pelancong tidak akan datang dan tidak akan tertarik dengan negara kita kerana tiada tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi. Seterusnya saya akan meneruskan berkaitan dengan cara-cara mengatasi yang perlu dilakukan oleh badan kerajaan untuk memastikan flora dan fauna dapat dikekalkan. Yang pertama adalah berkaitan dengan penguatkuasaan undang-undang. Apa yang boleh dilakukan oleh badan kerajaan adalah memainkan peranan yang penting dalam memastikan habitat kesemua ekosistem terpelihara. Akta-akta yang telah dilaksanakan ialah Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2020, Akta 716, Akta Perikanan 1985 dan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 dan Akta Perhutanan Negara 1984 dan lain-lain. Dengan adanya penguatkuasaan undang-undang, masyarakat akan lebih peka dan tidak memusnahkan hutan dan pembunuhan haiwan secara berleluasa. Langkah seterusnya adalah pelaksanaan program alam sekitar. Melaksanakan program yang melibatkan orang awam bagi memberi kesedaran tentang undang-undang berkaitan alam sekitar dan pemeliharaan alam sekitar. Mewujudkan sistem pengurusan hutan bagi melindungi dan menjamin flora dan fauna. Contohnya, program penanaman semula pokok yang bertujuan untuk mengganti pokok kayu balak yang telah ditebang. Program ceramah dan kempen kesedaran boleh dilakukan untuk memastikan alam sekitar, membolehkan orang ramai sedar tentang kepentingan menjaga flora dan fauna. Seterusnya, antara langkah yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan adalah pemeliharaan alam sekitar.
memelihara habitat yang masih tidak terganggu daripada aktiviti manusia. 4 kategori ekosistem yang perlu dipelihara iaitu ekosistem daratan, ekosistem air tawar, ekosistem air payau dan ekosistem air masin. Ekosistem ini perlu dilindungi dan sebahagiannya perlu diwartakan sebagai hutan simpan atau kawasan bebas daripada ancaman sebarang aktiviti manusia kerana ia hampir punah. Sarawak telah mewartakan sebanyak 6 juta hektar hutan sebagai hutan simpan kekal bagi tujuan amalan pengurusan hutan yang mampan dan 1 juta hektar diwartakan sebagai kawasan lindungan sepenuhnya, iaitu yang dikatakan oleh Ahmad Ashrin Afendi Arifin dan Wan Razali 2012. Langkah yang seterusnya yang boleh dilakukan iaitu kepada agensi kerajaan iaitu Perhilitan yang dikenali sebagai Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara. Ia bertanggungjawab menjaga, mengurus dan memelihara hidupan liar dan taman negara. Fungsi jabatan ini melibatkan penyelidikan spesies hidupan liar dan habitat, program penyelidikan dan pendidikan di zoo dan pemeliharaan pusat pembiakan haiwan. Mempunyai hak kuasa untuk menggeledah, menangkap dan menyiasat pengeluaran lesen tertentu dan sebagainya di bawah Akta Perlindungan Hidupan Liar nombor 76. Seterusnya adalah cara-cara mengatasi yang boleh dilakukan oleh badan bukan kerajaan. Badan bukan kerajaan yang pertama adalah WWF, iaitu badan bukan kerajaan ini berfungsi untuk membantu komuniti memelihara alam sekitar. Ia bertindak sebagai kemampanan alam sekitar, memelihara dan memelihara alam sekitar. Yang seterusnya adalah Econet, di mana Econet ini memberi peranan jabatan ke arah pencapaian pembangunan lestari yang mampan. Econet juga merupakan satu sistem sokongan terhadap usaha-usaha pembangunan lestari. Dan yang terakhir adalah SOLS, iaitu Science of Life Studies, di mana SOLS ini merupakan menawarkan pendidikan alam sekitar dan menjadi pemangkin kepada generasi muda. Kesimpulan yang boleh dibuat berkaitan dengan pembentangan ini ialah flora dan fauna di negara kita berada pada tahap yang membimbangkan. Oleh itu, semua pihak harus mengembleng tenaga untuk mengekalkan dan membaik pulih struktur alam untuk memastikan flora dan fauna dapat dikekalkan untuk dilihat oleh generasi yang akan datang. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.